Hello, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, kepada yang baru nak kenal, nama saya Nur Azli Muhammad ataupun biasa dipanggil Kak Elin, Kak Lin. Saya biasanya akan menggunakan perkataan saya ataupun Kak Elin kadang-kadang dalam perkongsian saya di Facebook. Okey, hari ini adalah cubaan pertama untuk saya cuba buat video pada waktu pagi. Mana saya nak buat sharing secara video. Kenapa tak buat secara live? Okey, live memerlukan talian internet yang tinggi. Talian internet dekat kampung saya ni Unify tak ada lagi. Jadi buat masa ni saya akan bermula dengan recording session dahulu. Okey, pagi ni saya nak share tentang apa yang melintas di feed saya pagi ini. Sebenarnya isu ni telah berlega-lega di Facebook semalam dan beberapa hari lepas, tapi saya mungkin dah tertinggal kapal, tapi saya baru tahu. Tapi bila saya baca apa yang ditulis oleh seorang influencer, ataupun saya terus sebut namalah, oleh Diana Sheikh, mengenaan dengan dia memohon maaf kerana dia telah melakukan satu kesalahan. Okey, isu dia bermula dengan ada seseorang telah menulis di sebuah laman untuk confession. Jadi orang ni tak ada nama, yang menyatakan tentang yang individu ni telah plagiat atau plagiarize lukisan daripada seorang pelukis yang lain. Jadi semua orang, bila kita dapat tahu ada orang yang membuat kesalahan, jadi semua orang tu macam, oh okey, marahlah ni kan. Okey, itu satu isu, maknanya dia melakukan kesalahan. Keduanya, penulisan tanpa nama ataupun confession yang kita tak tahu daripada siapa. Walaupun nama ditulis nama lelaki, mungkin juga seorang perempuan, mungkin juga dia adalah kanak-kanak dewasa dan sebagainya. Okey, perkara ketiga ialah berkenaan dengan individu sendiri yang dituduh. Bagaimana nak handle apabila kita mengalami tuduhan sebegini. Okey, saya rasa 3 poin ni saya nak cakap pagi ni ialah, okey, yang pertamanya berkenaan dengan laman confession seperti itu. Dahulu saya pun pernah juga menulis confession di laman tersebut, di mana saya fikir ini adalah laman terbaik untuk saya buat confession yang saya rasa saya tak nak tunjuk diri saya siapa. Saya tulis sebab saya boleh anonymous, bukan nama sebenar. Tapi saya dapati satu kali je saya post di laman tersebut, saya pun membacalah juga scroll komen yang saya dapat dan juga komen-komen di post-post yang lain, dan saya dapati terlampau banyak negative comments daripada positive comments yang ada di sana. Jadi bila kita menulis pun tanpa nama, orang yang menghentam pun tanpa nama, kadang-kadang diorang pun pakai nama yang bukan nama sebenar. Jadi saya dapat tengok di situ dari segi attitude, cara penulisan, semua makin lama makin banyak aura negatif. Jadi saya berhenti menulis di sana dan saya juga berhenti membaca apa-apa isu yang ada di sana. Sebab bagi saya, kalau ada sesiapa yang ingin meluahkan perasaan, contohnya, tapi kalau macam mungkin yang melibatkan benda-benda sensitif seperti maruah sebagainya, mungkin kalau dia nak buat confession di situ boleh untuk diri sendiri. Tapi bab-bab mengata ataupun discuss, kita discuss about other people, bagi saya tak patutlah kalau kita gunakan ruangan-ruangan seperti itu, kerana kita tidak menunjukkan kita siapa, maknanya kita tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Itu perkara pertama. Berkenaan dengan perkara kedua, apakah bila reaksi masyarakat dan individu apabila mendapati ada seseorang tu melakukan kesilapan. Yang mana saya melihat dalam contoh kes ini ialah ramai yang melatah, yang mengatakan nanti dia dapat duit daripada hasil jualan, nanti bakal buat buku ketiga ya, dapat hasil jualan bertiru ya. Sedangkan setahu saya 2 buku pertama tiada kaitan dengan lukisan, hanyalah penulisan beliau, dan buku ketiga ini yang baru saja dibuat dan mungkin menggunakan lukisan yang dikatakan plagiat tersebut. Jadi bukannya ke semua buku, tapi kita buat judgement, kita tak tahu background.
Kan kita kata kat dia pula, disebabkan ada dalam tulisan tu memberitahu tentang orang ni memakai nikab seperti saya, jadi ramai-ramai yang orang tahu pun yang memberi komen kata, inilah aku pun dah tak percaya dah orang pakai nikab ni. Tu harapkan pakai tudung, pakai tudung labuh, pakai nikab, pakai gini. Okey, tuduhan-tuduhan yang telah diberikan kepada individu ini berdasarkan satu kesalahan lain, tapi dia dah jadi personal attack. Boleh tengok tak kat situ? Maknanya kita asalnya kita mungkin nak marah, nak tegur yang okey, tuan, puan, cik, apa semua, anda tidak boleh plagiat hasil kerja orang lain. Anda harus memberi kredit kepada orang tu jika anda gunakan hasil lukisan online atau sama ada terinspirasi daripada lukisan online dan sebagainya. Tetapi apa yang saya lihat dalam perkara ni, masing-masing sudah mula menjadi personal attack. Attack tentang pakaiannya, attack tentang penulisannya, attack yang selain daripada apa yang sepatutnya kita selesaikan. Sebab penulis di laman tadi, dia kata dia nak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita betul nak menyelesaikan masalah, kita buat cara nak selesai masalah, bukan dengan cara personal attack. Okey, yang ketiga, dari segi bagaimana individu ni, Diana Cik, dia telah handle benda ni macam mana. Okey, beberapa hari dia senyap, dia tak reply, dia tak ada letak status lah. Beberapa hari ada satu status, tapi tak banyak lah, selalu banyak status dia. Dia tidak berusaha untuk macam deny, tapi dia telah cuba menulis untuk deny, tapi ada yang kata tulis menulis simpati, tidak mengaku kesilapan. Okey, dia sebenarnya bila kita bercakap tentang kesilapan, ada orang dia tahu dia silap, ada orang dia lepas dia beritahu dia silap baru dia sedar dia silap. Saya bagi contoh macam ni lah. Kadang-kadang kita dah kebiasaan buat benda ni. Yang saya tengok lah, contoh lah kan, ini perkara biasa yang kita buat, di mana kita ambil gambar daripada Google. Gambar, kata kita tulis source dari Google. Sebenarnya tidak boleh. Walaupun kita tulis source dari Google, kita tak kredit kepada penulis asal, pemilik asal media tersebut. Dan ambil dari Facebook, tak ada tulis siapakah pemilik asal. Itu pun dah salah. Tak kira lah kita guna untuk personal mention ataupun kita gunakan untuk dari segi untuk bisnes dan sebagainya. Tapi banyak orang lakukan. Tapi orang kata, alah tak apalah, saya bukan buat apa, saya just guna gambar tu, gambar biskut je, gambar roti je. Di mana kita tidak tahu kepentingan untuk mencari image yang bawah public domain ataupun orang tu release untuk free use. Maknanya tak payah kredit balik kepada dia. Jadi bila saya baca pengakuan Sis Diana Cik pagi tadi, saya dapati maknanya dia tak tahu. Okay, dia memang mengakui yang dia mengadaptasi lukisan dia daripada pemilik asal, pelukis asal. Dia inspired dan melukis seperti, lepas tu cuma ditukar karakter sahaja. Tapi sebelum ni dia tidak tahu yang benda tu salah. Dan dia juga telah approach pelukis benar, dan pelukis benar telah memberi masa untuk dia, masa pada dia sama nak delete dan sebagainya lah. Jadi kita tengok antara dia dengan pelukis asal, antara individu dengan individu ni telah ada berjalan penyelesaian. Tapi bagaimana dengan kita yang telah melatah, yang telah marah-marah, yang telah macam condemn Diana Cik ni dari segi maruah lah, inilah apalah, ini adalah satu apa yang saya tersentuh dengan beberapa komen yang menyatakan, harap je tulis tulisan yang baik-baik, yang agamawan, agama, tapi perangai macam ni, ciplak harta orang. Saya tak tahu kenapa kita pada zaman sekarang ni, kita rasakan bila kita berkata-kata ni, kita kata mind free je kita bagi cakap. Kita tak fikir apakah efek kepada orang yang membaca dan juga kepada tuan punya badan, tuan punya tanah sendiri. Kita sendiri nak cakap-cakap je, nak tulis-tulis je. Kita fikir apakah efek dia untuk ni. Dia sebenarnya kita menulis ni sama macam kita bercakap. Kita saya tak mengumpat, saya tulis je. Sama ada kita menulis, kita bercakap, kita guna bahasa isyarat, selagi mana kita memperkatakan tentang orang lain, sama ada benar ataupun tidak, ianya adalah satu umpatan. Dan sungguhnya Allah melaknat orang yang suka mengumpat
Okay, kita banyak dalam surah Al-Quran, banyak yang mention pasal kita, pasal fitnah, pasal mencela, okay, bercakap yang tidak baik. Ada banyak tentang tu. Tapi sama ada kita ni nak teruskan dengan budaya yang kita ada sekarang ataupun kita berubah. Okay, macam saya rasa dah panjang lah explanation saya berkenaan dengan isu itu. Tapi apa yang saya nak, satu poin yang saya rasa penting untuk kita pelajari dan kita fikir. Contoh, bila kita tak nak buat sesuatu dan kita kata, contohlah, saya tak suka ni pergi ke shopping mall, habiskan duit. Nanti saya banyak berbelanja. Okey, itu satu poin dia kata dia tak nak pergi shopping mall sebab banyak berbelanja. Tapi dia sambung lagi ayat dia. Yelah, saya tengok ramai orang pergi shopping mall tu banyak-banyak duit. Kita musim gawat, yang diorang tu beli kat shopping mall banyak duit tu kenapa? Diorang pula pusu-pusu pergi sana. Nanti COVID lah, apa-apa semua. Okey, nampak tak dua benda di situ? Satu, kita cerita perihal diri kita. Kedua, kita cerita perihal orang lain. Ingat, bila kita menjatuhkan orang lain, menyatakan kesalahan orang lain, tidak menjadikan kita benar. Okey? Bila kita menunjukkan kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, tidak menjadikan kita lebih mulia. Kalau kita faham statement ni, bila kita menulis, bila kita bercakap, kita akan kena faham, yang kita akan mulai sedar. Bila kita bercakap, aku ni dah tercakap bab orang lain ni, bukan cakap aku dah ni. Kalau aku tercakap bab orang lain, itu sudah jadi mengumpat. Betul tak? Okey. Dah 9 minit. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua hari ini. Semoga dipermudahkan urusan, semoga dalam keadaan ceria selalu dan dalam kasih sayang Allah. Okey, itu sahaja dari saya, Kak Elin, pagi ini. Salam sayang. Assalamualaikum.